mengajar orang-orang yang akan digantung. Orang yang akan digantung, dialah yang ajak bertaubat, ajak buat ibadat, bimbing sampai dia digantung. Biasanya ustaz dia kata, orang-orang ni digantung pada pagi Jumaat. Biasanya hari Khamis tu dia bawa jumpa keluarga. Malam tu disuruh bangkit, mana kata bersahur, niat puasa. Kemudian tu sembahyang subuh berjamaah, elok-elok habis bagi salam, dia terus rebah sujud syukur kerana Allah beri kesempatan untuk bertaubat dan sebagainya. Tengah sujud tu dia bawa ke tali gantung. Dia kata, ustaz, pengalaman saya melihat orang digantung ni, orang Islam ni kebanyakan mati dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun dia bunuh orang, walaupun dia isap, dia beredar dada, memiliki senjata api, setelah mereka bertaubat, nampak tanda-tanda muka mereka tu orang yang mati baik, muka bercahaya, berpeluh dahi dan sebagainya. Tapi ustaz dia kata, orang kafir ni bila nak dibawa ke tali gantung dia meronta, termasuk buat takci. Tuan-tuan ingat dah buat takci? Siapa umur lagu saya ni dia ingat dah buat takci. Yang muda-muda ni tak tahu buat takci tu apa. Buat takci ni tuan-tuan, dia ni gangster. Dia ada kumpulan gangster dia di Kuala Lumpur ni. Dia kerja dia merompak bank, rompak kedai main, rompak. Duit ni dia bantu fakir miskin di wilayah Ketuan ni. Orang miskin-miskin, duk rumah tinggal semua dia tolong. Jadi orang susah ni cukup sayang botak cin. Satu hari tuan-tuan, pasukan keselamatan mengepung botak cin dan kumpulan dia. Mereka terkepung di sebuah kelang papan, dikepung. Terkepung, dikepung. Berlaku tembak-menembak. Akhirnya botak cin ni kalah. Dan dia ditangkap. Tangkap hidup. Peluru penuh badan dia. Ada senjata. Dia di tangan dia ada senjata api. Dia ada peluru semua cukup. Bila bawa pergi mahkamah tuan-tuan, dia tak ambil lawyer. Apa dia tak ambil? Bila dibacakan pertuduhan ke atas dia, maka dia berdiri. Memang senjata tu saya punya. Peluru tu saya punya. Gantung saya sekarang. Dia kata, orang punya berani botak cin. Lepas tu dia pesan lagi tuan-tuan. Dia kata kalau saya digantung, ambil semua organ saya ni untuk orang-orang ni, untuk orang yang hidup. Jantung dia, tabung jantung, paru-paru, tabung paru-paru, mata, tabung mata. Dia bagi ke semua organ dia. Punya berani botak cin. Tapi pada hari dia dibawa ke tali gantung, mengikut orang yang kerja di penjara Pudu tu cerita, dia pegang jerejak besi tu tak mau lepas. Tidak ada semangat sangat, berani. Bila nak dibawa ke tali gantung, dia jadi meraung, tak mau, dia takut. Inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Fakashafna anka rita'aka fabasarukal yawma hadid. Pada hari itu bila nyawa dia sampai rarah, Allah buka pintu langit, penglihatannya amat tajam. Kita sebelum mati tentu kita pandang ke atas, kita nampaklah arah tuju kita, syurga atau neraka. Masa tu baru kita menyesal tuan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqin. Ya Allah ya Tuhan kami, hantar kami balik ke dunia, kami nak beramal salih. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita tidak menyesal. Macam cerita Zulkarnain. Zulkarnain itu Raja Mesir. Kalau cerita dalam surah Al-Kahfi, dia ni tuan-tuan sekalian bawa bala tentera dia ke satu tempat. Kemudian mereka berjumpa dengan satu terowong. Kalau panjang bukit tinggi, ada terowong. Terowong ni terlalu panjang. Kalau nak melintasi dia, paling kurang setengah hari perjalanan. Kemudian sebelum masuk terowong tu, orang kampung tu bagi tahu kepada tentera-tentera Zulkarnain. Dia kata, setahu kami dalam terowong ni ada mah. Ada mah. Kemudian dia masuk. Bila masuk terowong tuan, sampai tempat yang paling gelap, mereka tersepak ketul-ketul batu. Jadi semua kumpulan ni terbahagi pada tiga. Yang pertama tak percaya langsung kata Tumah. Sebiji boleh tak ambil juga. Golongan yang kedua percaya-percaya sikit-sikit. Dia pun ambil lah 5-6 ketul dalam poket dah. Ada sebagian kecil mereka yang percaya sungguh-sungguh. Dia buka jubah, dia kaut batu tu, dia bohlah jubah, dia ikat-ikat, dia gantung, dia tanggung sampai keluar. Sampai di luar tuan-tuan, di luar terowong tu, tengok mai sungguh. Bila tengok kata mai sungguh, mereka terpa jubah Zulkarnain, minta izin nak masuk semula ke dalam gua tersebut. Zulkarnain kata dah keluar, tak boleh masuk.
Yang paling menyesal yang mana? Sebiji pun tak ambil. Orang cerita dah. Kena semayang, kena puasa, baca Quran, berzikir, bersedekah. Ni bekalan balik akhirat. Dia tak percaya. Dia buat doa. Habis dia buat apa? Kerja makan. Tengok dia kerja kuat Ustaz. Mat kerja kuat. Nak makan Ustaz. Tersompak dia makan. Makan kuat. 5-6 gelas ayam. Cakup tahu ada nasi goreng ada. Oh, tak sah apa dah. Mat makan kuat. Nak kerja. Kerja kuat nak makan. Makan kuat nak kerja. Kerja makan, makan kerja. Makan di dapur, berak di jamban. Itulah hidup dia. Bukan tak pergi masjid, tuan-tuan pergi. Tapi pergi berak. Kira Kuala Lumpur ni penuh taik dia. Tak taik orang lain. Janganlah macam tu, tuan-tuan. Nanti kita menyesal. Macam menyesalnya tentera Fir'aun. Apa tentera Zakhamit. Yang tak ambil langsung. Langsung tak beribadat. Menyesal besok. Yang kedua, ambil sikit-sikit. Menyesal lah. Dia datang jemaah. Dengar ceramah pun tunggu Isra Mi'raj, Maulid Rasul. Dia dengar ceramah setahun 2 kali ya. Janganlah macam tu. Menyesal nanti kamu. Yang dah ambil meh-meh tu, bubuhlah jubah, tanggung. Pun menyesal. Kalau aku tahu betul-betul meh bukan jubah aku lodeh, kain pun aku lodeh. Bawa dia 2 sekali. Jadi tuan-tuan, kita macam tu lebih kurang kita. Jangan menyesal di akhirat. InsyaAllah. Jadi kita berhajat semua kepada Allah Ta'ala. Dan akhir sekali, pesan Nabi SAW, wa'mal linnari biqadari sabrika alaiha. Beramal untuk nerakamu. Buatlah amal maksiat untuk masuk neraka. Tapi ingat, biqadari sabrika alaiha, sekadar mana kamu sanggup menanggung azab neraka Allah Ta'ala. Tak tertanggunglah tuan-tuan. Itu saya mengajak diri saya. Dan tuan-tuan, mari kita beribadat sebanyak-banyak mungkin. Jadi jangan kita duk kira bulan Ramadan ya. Kalau kamu beribadat kerana Ramadan, Ramadan telah pergi. Kalau kita beribadat kerana Lailatul Qadar, Lailatul Qadar dah tak ada, tunggu tahun depan pula. Tapi kalau kamu beribadat kerana Allah Ta'ala, Allah ada bila masa. Betulkan niat kita beribadat semata-mata nak dapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah lebih kurang tuan-tuan. Jadi sikit maklumat tentang pondok saya. Pondok saya tuan-tuan bila buka, kita buka semula 1 bulan 8 yang lalu. Dan saya umumkan kepada pelajar-pelajar saya, pengajian semua percuma, api air percuma, penginapan percuma. Kita tambah satu lagi, makan pun percuma. Makan pun saya bagi saya percuma. Tapi bukan saya masak makan, saya bagi beras lah. Bagi beras, bagi ikan, buat masaklah sendiri. Aku nak masak tanpa mampu aku. Ada satu kolam ikan keli, boleh cedok bila masak nak pakai ikan keli. Kita ada belah ayam kampung pun banyak juga. Boleh. Yang ketiga kita belah tuan-tuan sekalian itik kita pun bertelur. Jadi kita ambil lah telur, itik, ayam, ikan semua ni untuk pelajar kita insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan ada adik-beradik kalau semua nak mengaji pondok saya, marilah bila masa pun. Kita sediakan semua secara percuma insya-Allah. Kerana dengan derma-derma orang bagi itu sikit, hasil usaha kita, jualan-jualan kita tu insya-Allah mampu. Jadi jualan ini tuan-tuan, mungkin maklumat ni lama dah tuan-tuan tak dengar. Saya nak sebut sikit lah bang 2-3 minit. Saya dah mengedarkan satu jenis herba tuan-tuan. Herba ni yang ambil pada hutan, dipanggil herba hutan. Yang mana tuan-tuan sekalian, saya ada beramal dengan herba ni tak kurang 10 tahun. Yang pertama sekali tuan-tuan, dia memberi kesan kepada kita, kita buang air besar air kecil, puas. Selesa, puas. Yang kedua, kita buat kerja sikit, dia mudah berpeluh. Kalau tuan-tuan berjalan sikit, jogging sikit, dia mudah berpeluh, insya-Allah. Yang ketiga, kalau tuan-tuan ada penyakit batu karang ataupun buasir, memang cepat bertindak. Hari ini tuan-tuan makan, besok buasir tu akan kecut. InsyaAllah biasanya begitu. Dia kecil-kecil memang hilang terus. Kalau tuan-tuan ada batu karang, hari ini tuan-tuan makan, besok tuan-tuan kencing, dia keluar batu tu dalam bentuk yang hancur macam tu. Tuan-tuan buang air besar, tuan-tuan basuh berak tu, tuan-tuan terasa tajam-tajam. Itu ketul-ketul batu karang yang keluar melalui kita buang air besar insya-Allah. Kencing manis darah tinggi biasanya makan masa seminggu. Minumlah pagi petang, seminggu lepas tu pergi hospital insya-Allah. Kencing manis sampai 21 kandungan gula dalam darah biasanya menurun hingga 6 atau 7. Bagi muslimat, dia membantu melancarkan perjalanan haid. Kalau lepas bersalin, lagi bagi darah lipat, dia keluar dengan banyak sekali.
Jadi di pasaran namanya Raja Herbal, tapi saya punya King Herbal. Bendanya sama, orang yang sama, cuma saya punya bawah sikit. Sebab saya tak pakai elan buat khabar, saya elan sendiri. Saya jual RM25, insyaAllah. Tuan-tuan boleh cuba sikit, insyaAllah. Ada pak-pak kita, mak-mak kita, ada kencing manis begitu ni, insyaAllah boleh membantu, insyaAllah. Yang kedua, saya bawa Al-Manna. Al-Manna ni tuan-tuan satu bahan makanan kesihatan daripada Sudan, daripada buah pokok. Dan insyaAllah tuan-tuan cukup mustajab untuk masalah buah pinggang. Banyak orang yang mengidap penyakit ini sampai peringkat dialisis, tapi insyaAllah kesannya cukup baik. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan tempat jualan tu, di mana hasil daripada jualan ini saya guna bayar bil api, saya guna beli barang untuk apa? Untuk kepada saya, insyaAllah. Jadi kalau tuan-tuan ada adik-beradik ke kawan-kawan yang ingin memondok, bukan pondok rian. Dia kata pondok balik, pondok tunggu bayar belah. Bukan pondok polis, ni pondok mengaji. Saya ala luka, datanglah di bulan masa. Lokasi dia, tempat saya beroperasi ni di Batu Hampar, Beruas. Kalau tuan-tuan mari daripada Lebuh Raya, keluar tu Cakap Jerit, halau ke Beruas. 10 km sebelum sampai Beruas, tuan-tuan jumpa dapat kampung Batu Hampar. Di sana tuan-tuan jumpalah satu signboard Mahat Tahfiz Kial. Di tempat saya ni kita mengajar tahfiz bagi budak kanak-kanak, bagi orang dewasa kita mengajar pondok. Kitab-kitab lama, kitab pondok. Dengan tujuan tak kita bukan untuk membimbing manusia umat Islam ni ke jalan Allah sebagai persiapan sebelum kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya itu saja tuan-tuan yang mampu saya sampaikan. Sumbangan tuan-tuan yang tuan-tuan beri selama ini saya ucap banyak terima kasih. Mana membantu saya dalam mendidik anak bangsa kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka imanan kamila, wa nas'aluka qalban khashi'an, wa nas'aluka yaqinan shadiqan, wa nas'aluka 'ilman nafi'an, wa nas'aluka 'amalan shalihan, wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, wa nas'aluka tamam al-'afiyah, wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah, wa nas'aluka ghina 'anil nas. Da'wahu fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.